Pada sesi kali ini, saya akan membicarakan tentang kemampuan dan kecekapan pihak kerajaan Malaysia dalam menangani. Semoga ianya menjadi pengajaran dan juga semoga ia dapat menyumbang sedikit sebanyak di dalam menjadikan negara insya-Allah sebuah negara yang mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala dan kemakmuran insya-Allah. Jadi apabila kita sebut tentang adakah kerajaan berupaya untuk menangani wabak ini, apakah dia kemampuan, apakah keupayaan kerajaan dalam melaksanakan semua perkara-perkara. Walaupun kerajaan ini merupakan kerajaan yang baru yang di beberapa hari lepas awal 1 bulan Mac, kita dapati kerajaan ini telah berjaya tindakan efektif dan wajar dan secara sistematik dalam menangani yang telah ditubuhkan pada awal Mac ini juga berfungsi untuk menangani kes ini. Kita boleh bahagikan utama untuk kerajaan dalam menangani wabak ini. Ya. Pertama sekali kalau kita lihat, ya, ketika wabak ini telah dikemukakan sebagai pandemik di seluruh dunia, kerajaan telah mengambil inisiatif, telah menggerakkan semua fungsi-fungsi kerajaan, ya, dan termasuk juga jawatan kerajaan yang mana telah bermain peranan untuk memastikan sumber dan prasarana kesihatan awam bersedia. Begitu juga kerajaan telah mengambil inisiatif melalui Majlis Keselamatan Negara untuk memastikan frontliners kita untuk menangani wabak ini. Yang kedua, salah satu daripada inisiatif yang cukup penting di dalam menangani wabak ini ialah kerajaan PKP, apa yang kita sebut adalah Perintah Kawalan Pergerakan, dan ini sedikit banyak mampu dalam usaha untuk mencegah wabak ini daripada menular di seluruh negara. Dan kita juga berterima kasih kepada kerajaan yang telah mengerahkan pihak polis dan tentera untuk bersama-sama menguatkan kuasa PKP ini. Yang ketiga, ambil oleh kerajaan ini ialah mereka telah menutup sempadan lebih awal kebanyakan negara. Ini terbukti amat berkesan apabila kita dapat memberhentikan penularan wabak ini melalui pelancong-pelancong dan juga mereka-mereka yang datang ke negara ini dan mungkin mereka adalah pembawa atau carrier kepada wabak COVID-19 ini. Langkah yang keempat yang kerajaan telah ambil ialah meningkatkan bilangan saringan atau ujian coronavirus ini. Ini adalah langkah yang amat baik berikutan dengan langkah yang kita belajar daripada negara Korea di mana mereka telah melakukan lebih 20,000 saringan sehari untuk mengenal pasti mereka-mereka yang berpotensi atau mereka-mereka yang membawa wabak ini. Ya, dan dengan ini, dengan menangani melalui saringan ini, kita dapat mengkuarantinkan mereka-mereka yang terlibat. Dan mengikut laporan daripada JP Morgan, ya, Bank Pelaburan di Amerika Syarikat, bahawa kerajaan Malaysia telah antara negara yang telah melakukan saringan atau ujian yang tertinggi di dunia, antaranya satu ujian pada setiap 1 juta penduduk. Dan ini merupakan antara 4 hingga 81 kali ganda daripada ujian telah dilakukan di negara-negara ASEAN dan juga di Eropah dan di Amerika Syarikat. Dan sebagaimana yang kita telah dimaklumkan semalam oleh Ketua Pengarah Kesihatan, bahawa Malaysia sekarang ini menjalankan sebanyak 7,000 ujian saringan sehari dan ini akan dipertingkatkan dari masa ke semasa. Yang kelima, kerajaan begitu prihatin dengan membawa balik rakyat yang berada di negara-negara lain seperti negara China, Itali dan Eropah. Dan kesihatan yang ditentukan, dan juga kita lihat bagaimana kerajaan juga telah meminta pihak kerajaan Singapura bantu rakyat Malaysia yang terkandas sama ada memberi perlindungan kepada pekerja-pekerja di sana. Dan yang ketujuh, perkara yang dilakukan yang diumumkan baru-baru ini ialah mewujudkan rancangan ekonomi ataupun prihatin rakyat atau prihatin yang melibatkan nilai 250 bilion ringgit dan merupakan suntikan terus daripada kerajaan. Langkah ini sekurang-kurangnya kesengsaraan dan penderitaan rakyat di dalam menghadapi wabak COVID ini sementara waktu. Jika kita lihat semua langkah-langkah yang telah diambil, satu langkah yang bertanggungjawab dan telah diambil cepat sekali. Dan kita berpendapat kekuatan ini sebenarnya berdasarkan kepada 4 perkara. Yang pertama,
kita sebenarnya mempunyai sistem atau kesihatan antara yang terbaik di dunia. Ya, walaupun ada kelemahan di sana sini, kita kena akur bahawa sistem dan struktur antara yang terbaik di dunia. Dan yang lebih membanggakan kita lagi ialah kita mempunyai apa yang kita katakan penjawat awam di sektor kesihatan yang komited dan kompeten. Pihak sebelum ini mempertikaikan akan kebolehan, kemampuan dan komitmen penjawat awam, tetapi pada berlakunya wabak COVID ini, kita dapati penjawat awam kita terutama dalam sektor kesihatan telah menunjukkan komitmen yang cukup tinggi dalam menangani wabak ini. Mereka telah berkorban tenaga, masa dan juga mengorbankan nyawa mereka sendiri untuk memastikan bahawa rakyat terselamat dan rakyat berada dalam keadaan yang baik. Yang kedua, kekuatan yang ada pada kerajaan pada hari ini ialah mempunyai struktur jawatankuasa dalam menangani bencana, terutamanya Majlis Keselamatan Negara. Pada pendapat saya telah berfungsi dengan baik. Antara perkara yang dilakukan ialah dengan menyebarkan maklumat-maklumat dan meluas sebagai rakyat mendapat maklumat. Perkara ini cukup penting kerana tanpa maklumat yang cepat dan juga meluas ini, rakyat tidak dapat untuk melakukan sesuatu yang sepatutnya atau seharusnya dilakukan. Di sini kita dapat kerajaan tidak menyembunyikan fakta atau maklumat sebagaimana yang telah berlaku di setengah negara. Malah di Amerika Syarikat sini kita telah melihat Presiden Trump telah dikecam dengan hebat oleh penduduknya sendiri yang telah bermain politik dan tidak mengambil tindakan yang sewajarnya dan dengan cepat. Yang ketiga, berkenaan dengan politik ini juga, yang kita dapati bahawa kerajaan telah mengutamakan rakyat dalam tindakan dan rakyat dengan mewujudkan pakej-pakej ekonomi dan juga langkah-langkah yang meminta rakyat ikuti. Kita lihat kerajaan melalui ucapan-ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri dan juga menteri-menteri yang menyeru beberapa kali kepada rakyat untuk sama-sama berusaha untuk menangani wabak ini bersama-sama dengan kerajaan. Dan Alhamdulillah, seruan seperti PKP, menjaga kesihatan, social distance dan lain-lain lagi telah disambut baik oleh rakyat. Semalam 97% pematuhan telah dilakukan oleh rakyat, dan ini walaupun ada beberapa orang ditangkap dan ditahan, tetapi kita berharap ianya dapat dilaksanakan dengan baik. Dan akhir sekali, Alhamdulillah juga, walaupun dalam keadaan ekonomi yang membimbangkan, ya, kita dapati kewangan negara masih lagi berada dalam keadaan yang baik, di mana pakej rancangan ekonomi ini dapat dicadangkan. Dan ini merupakan satu perkara yang amat baik yang dilakukan, ya, untuk meringankan beban keuangan rakyat. Dan cuma yang perlu kita lihat di sini ialah kepada pelaksanaannya atau execution yang perlu diberi perhatian. Dan ini merupakan ujian utama kerajaan pada hari ini supaya ianya dapat melakukan perkara-perkara yang telah dijanjikan dalam pakej rancangan ekonomi ini demi kepentingan rakyat bersama. Walau bagaimanapun, di sini saya ingin mencadangkan beberapa perkara yang diharapkan dapat perhatian daripada pihak kerajaan dan kita semua di dalam kita menangani wabak ini dan juga dalam masa selepas wabak COVID-19 ini berlaku. Kita perlu bersedia untuk menghadapi perkara selepas wabak COVID ini selesai, di mana antara perkara yang paling utama pada kita ialah kestabilan negara dan juga kepada keadaan ekonomi. Dua cadangan yang saya ingin kemukakan di sini. Yang pertama sekali ialah untuk kerajaan memberi perhatian yang serius dan memberi penekanan kepada perkhidmatan-perkhidmatan kritikal negara. Sebagaimana semua kita sedia maklum, terdapat beberapa perkhidmatan negara yang cukup kritikal yang tidak boleh diswastakan atau tidak boleh dipandang ringan oleh pihak kerajaan. Di antara perkhidmatan kritikal itulah perkhidmatan kesihatan, keselamatan, pertahanan, pendidikan, agama dan kebajikan. Dalam hal kesihatan rakyat ini, saya ingin menyuruh kepada kerajaan untuk memastikan supaya kita dapat meningkatkan perkhidmatan dengan menambahkan lagi prasarana-prasarana kesihatan dan kemudahan-kemudahan seperti bilangan hospital, klinik-klinik dan lain-lain, agar rakyat bukan saja dapat bersama-sama berusaha untuk menangani wabak ini, dapat mendapatkan rawatan kesihatan pada saat-saat kritikal, tetapi juga dalam kehidupan seharian mereka bila keadaan pulih seperti sedia kala.
Dan perlulah kita juga memantapkan sistem delivery atau sistem penyampaian agar dalam semua sektor ini, semasa kerajaan ini, rakyat dapat perkhidmatan yang terbaik. Dari baik daripada segi sama ada krisis ekonomi, politik dan sosial yang akan ditangani dengan baik. Jadi sekali lagi saya di sini ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada kerajaan yang telah menunjukkan prihatin dan telah berusaha sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan peranannya dalam memastikan rakyat mendapat baik dalam masa kritikal ini. Akhir sekali, saya juga ingin menyeru kepada semua rakyat untuk marilah kita sama-sama bantu-membantu antara satu sama lain, bekerja sepenuhnya dengan mematuhi segala arahan-arahan dan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Di sini lupakanlah semua sengketa kita, sama-sama kita mengambil membuka dengan minda yang luas, minda yang terbuka dan hati yang terbuka untuk sama-sama tolong-menolong antara satu sama lain. Tidak ada gunanya kita bermain politik ataupun kita tuding-menuding antara satu sama lain. Sudah sampai masanya untuk kita bersatu untuk memerangi wabak ini dan untuk mengembalikan negara ke dan sedia kala. Ya, kepada kerajaan, kepada pihak kuasa, teruslah kita dalam membantu rakyat dan pastikanlah pelaksanaan PRE ini atau fikir rancangan ekonomi ini, prihatin rakyat ini dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. Rakyat amat mengharapkan akan kemampuan dan kebolehan kerajaan dan juga keprihatinan kerajaan di dalam perkara ini. Kepada penjawat awam, terutama sekali mereka dalam sektor keselamatan dan kesihatan, laksanakan tugas masing-masing dengan penuh tanggungjawab. Rakyat amat berterima kasih dan amat menghargai di atas pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari dalam masa kritikal ini. Sumbangan tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari di dalam menangani wabak ini, semoga Allah sajalah yang dapat membalasnya. Kepada peniaga-peniaga, usahawan-usahawan, pada masa inilah kita menunjukkan keprihatinan kita mengambil kesempatan dengan berharga dan kita jujur dalam urusan kita. Semoga dengan pakej rancangan ekonomi juga akan membantu usahawan-usahawan kita di dalam untuk mengembalikan ekonomi mereka dalam keadaan yang lebih baik lagi. Akhir sekali, saya menyeru pada semua untuk kita bermunajat dan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meletakkan doa dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang telah disebut oleh seorang presiden yang bukan orang Islam, bila negaranya telah dilanda dengan wabak COVID-19 dengan begitu hebat sekali, beliau telah berkata, kami telah mengambil semua langkah di bumi ini dan sekarang ini terpulang. Dan inilah yang kita doakan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan segala yang memiliki kita dan apa saja di dunia dan di langit, bantu kita untuk memberi keringanan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita semua untuk kita di dalam menangani wabak ini. Sekian, wabillahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sila insya-Allah ikuti series live berjasa pada hari esok dan seterusnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.